Salam hormat dan salam sejahtera bersama saya Vanessa Mering dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 18 Mei. Rakyat Sarawak diseru supaya memberi kerjasama kepada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS selain turut sama memainkan peranan masing-masing dalam memutuskan rantaian COVID-19 yang semakin membimbangkan. Pengarah JKNS Dr. Chin Zin Hing mendedahkan penggunaan katil di unit rawatan rapi ICU di hospital seluruh negeri kini berada pada tahap kritikal. Menerusi kenyataan media, Dr. Chin memaklumkan pihak hospital sedang bertungkus lumus setiap masa dalam mengurus penggunaan fasiliti di hospital bagi kegunaan pesakit yang memerlukan. Dedah beliau ini kerana 20% daripada kes positif COVID-19 perlu dimasukkan ke hospital, manakala 10% memerlukan rawatan ICU. Tambah beliau lagi, Sarawak hanya mempunyai 92 buah katil ICU yang ditempatkan di hospital utama seluruh negeri dan jika transmisi COVID-19 tidak berjaya diputuskan, jumlah itu tidak akan mampu menampung keperluan semasa. Justru Dr. Chin berharap rakyat negeri ini terus mematuhi prosedur operasi standard dan kekal berada di rumah sekiranya tiada keperluan untuk berada di luar. Selain itu, individu yang mempunyai simptom COVID-19 dinasihati supaya melakukan pemeriksaan. Perkembangan COVID-19. Semalam, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah mengisytiharkan 3 kluster baru. Dengan penambahan 3 kluster yang dikesan di daerah Kuching, Lunduk dan Bau itu, ia menjadikan sebanyak 83 kluster masih aktif di negeri ini. JPBN dalam kenyataan media mendedahkan kluster yang dikesan di daerah Kuching ialah kluster Jalan Sultan Tengah merupakan kluster tempat kerja. Kluster komuniti pula yang dikesan di Lunduk iaitu kluster Setunggang Melayu melibatkan 121 individu yang disaring dan 8 kes dikesan positif. Manakala kluster Jalan Jambusan juga kluster komuniti telah dikesan di daerah Bau melibatkan perhimpunan keluarga bersempena sambutan Hari Ibu yang diadakan di sebuah premis kediaman. Dalam pada itu, jumlah kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 38,816 kes selepas penambahan sebanyak 433 kes baru semalam. Daripada jumlah itu, seramai 58 orang mengalami gejala, manakala 375 individu adalah terdiri daripada mereka yang diberi arahan perintah kuarantin. Sementara itu, terdapat 1 kes kematian baharu melibatkan individu berumur 70 tahun yang ditempatkan di pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 risiko rendah Sibu. Kes mempunyai komorbid penyakit tekanan darah tinggi dan gout. Dalam kenyataan media yang sama, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN turut memaklumkan bahawa 2 buah rumah panjang di daerah Pakan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. 2 buah rumah panjang terbabit adalah Rumah Luyoh Dendang Wak dan Rumah Sat Ulu Kakup. Tempoh PKPD bagi Rumah Luyoh bermula Ahad lalu hingga 1 Jun, manakala Rumah Sat bermula semalam hingga 2 Jun depan. Sementara itu, JPBN turut menamatkan PKPD di 5 buah tempat iaitu Rumah Asin Rumah Bidu Batu 13, Jalan Engkamo Pakan, Rumah Empeni Anak Budom Lubuk Putan Bintangor Meradong, Rumah Nawing Sungai Rian Bintangor Meradong, Rumah Jembu Anak Ensor Rantau Sukat Roban Betong dan Rumah Sibat Penurin Betong. Manakala pelanjutan PKPD melibatkan 3 buah kawasan iaitu Rumah Setia Ulu Minus Sarike bermula hari ini hingga esok. Pelanjutan PKPD di Rumah Ninggai Sungai Amut Atas Lubuk Pisang Pakan bermula 20 hingga 26 Mei, manakala Rumah Rapid Sungai Kuap Nyelong Sarike bermula esok hingga 21 Mei. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN turut memaklumkan sebanyak 10 kompaun dikeluarkan oleh polis atas kesalahan gagal mematuhi prosedur operasi standard SOP. Daripada jumlah itu, 5 kompaun telah dikeluarkan di Kuching, 3 di Padawan manakala 2 di Miri.
5 kompaun yang dikeluarkan kerana tidak memakai pelitup separuh muka, 3 kompaun lagi gagal mengimbas kod QR MySejahtera dan 2 lagi kompaun dikeluarkan kepada premis yang beroperasi lebih masa. Selain itu, pihak polis mengeluarkan satu kertas siasatan berhubung satu kes melanggar SOP Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat yang telah dimuat naik di laman Facebook di daerah Kota Semarahan. Ia adalah berkaitan beberapa gambar ziarah Hari Raya Aidilfitri dengan memaparkan beberapa individu tidak memakai pelitup separuh muka serta tiada penjarakan fizikal. Kesemua individu terbabit akan disiasat dan kompaun akan dikenakan. Sebanyak 9 projek membabitkan kerja-kerja pembersihan perparitan dan sungai di bawah Dewan Undangan Negeri Senadin sepanjang tahun ini melibatkan kos lebih RM1 juta berjalan lancar selepas dilaksanakan bermula Mac lalu. Menteri Pengangkutan merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Senadin, Datuk Lee Kim Shin memaklumkan kerja-kerja pembersihan parit dan sungai-sungai kecil itu bagi mengatasi masalah banjir terutama ketika banjir kilat berlaku di kawasan Senadin. Sinilah sebenarnya Datuk Lee Kim Shin berkata 4 daripada 9 projek yang mula dilaksanakan pada Mac lalu melibatkan kos lebih RM200,000. 9 projek ini semua berongkos RM1,40,000. Jadi kita berharap dengan 9 projek yang telah kita lakukan, jadi kita akan dapat mengatasi masalah banjir, khasnya banjir kilat di kawasan di sinilah. Datuk Lee memberitahu pemberita selepas meninjau dan memantau kerja-kerja perparitan dan sungai oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Miri. Dalam pada itu, beliau juga menyeru pihak Jabatan Pengairan dan Saliran Miri supaya giat melakukan kerja pembersihan di sungai dan perparitan terutamanya di kawasan Senadin dan Miri bagi mengelak pencemaran sungai berlaku. Seorang kanak-kanak lelaki yang dikenali sebagai Jack Chin Jin Jie berumur 7 tahun telah mendapat sijil kewarganegaraan Malaysia setelah beberapa kali memohon sejak tahun 2017. Menurut Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting, ia kerana bapa kepada kanak-kanak tersebut merupakan warga negara Malaysia manakala ibunya warga negara Indonesia. Datuk Sebastian memberitahu Jack Chin Jin Jie tidak memiliki kerakyatan Malaysia sejak lahir. Setelah melalui beberapa siri permohonan, kanak-kanak tersebut diberikan sijil kewarganegaraan Malaysia pada 12 April lepas. Datuk Sebastian Ting menyatakan demikian semasa menyerahkan sijil tersebut kepada Jack Chin di Pejabat Pusat Khidmat Masyarakat Dewan Undangan Negeri Piasau, Miri. Sementara itu, bapa kepada kanak-kanak tersebut berterima kasih kepada kerajaan kerana meluluskan permohonan kerakyatan anaknya. Saya lahir sampai sekarang. Sekarang ya, agak-agak dalam 7 tahun lah 7 tahun. tunggu. Ya. Jadi yang membantu? Ya, terima kasih banyak sama dia lah. Untuk tolong anak jadi orang sini. Dengan adanya kewarganegaraan yang sah, kanak-kanak tersebut akan mendapat pelbagai manfaat sebagai seorang warga negara Malaysia. 3 lelaki tempatan berumur lingkungan 35 hingga 54 tahun ditahan polis kerana disyaki memandu di bawah pengaruh alkohol dalam operasi mabuk yang diadakan pada Sabtu lepas. Pemangku Ketua Polis Daerah Kuching Superintendent Merbin Lisa dalam kenyataan medianya memaklumkan hasil ujian saringan mendapati ketiga-tiga lelaki terbabit positif alkohol iaitu melebihi kandungan alkohol yang ditetapkan. Superintendent Merbin Lisa berkata jika disabit kesalahan boleh didakwa di bawah Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, manakala denda tidak kurang RM10,000 dan tidak lebih RM30 atau penjara tidak melebihi 5 tahun. Dalam operasi yang sama, sebanyak 27 saman atas pelbagai kesalahan telah dikeluarkan, antaranya memandu tamat tempoh, tidak menggunakan tali pinggang keledar dan tidak mempamerkan cukai jalan. Pemeriksaan telah dilakukan ke atas 71 buah kenderaan dan 84 orang telah diperiksa. Operasi ini bertujuan membendung gejala pemandu mabuk sekaligus mengurangkan kadar kemalangan jalan raya.
Tabung Daerah Hospital Umum Sarawak HUS menghadapi kekurangan stok darah kumpulan A dan B ketika ini. Menurut kenyataan Jabatan Perkhidmatan Transfusi dan Bank Darah HUS, kekurangan stok darah daripada dua kumpulan tersebut disebabkan permintaan tinggi untuk kegunaan kes-kes kecemasan. Justru para penderma daripada dua kumpulan darah berkenaan diseru untuk tampil menderma darah bagi meningkatkan paras stok darah ke paras selamat untuk semua jenis kumpulan. Bagi tujuan itu juga, unit bergerak tabung darah akan berada di beberapa lokasi di sekitar Kuching untuk kempen derma darah yang dianjurkan oleh pelbagai pihak pada hujung minggu ini. Pada Sabtu ini, kempen derma darah anjuran Cahaya Mata Sarawak akan diadakan di Pusat Tabung Darah HUS bermula pukul 8.30 pagi hingga 1 tengah hari dan di Pasaraya Maiden Petrajaya mulai pukul 10 pagi hingga 3 petang, anjuran Pertubuhan Penderma Darah Sarawak. Pada hari berikutnya, para penderma boleh hadir ke Pusat Tabung Darah HUS bermula pukul 9 pagi hingga 2.30 petang bagi kempen serupa anjuran Persekutuan Belia Cina. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Terus amalkan norma baru dan patuh semua SOP yang ditetapkan. Lindung diri, lindung semua. Saya Vanessa Mering, sehingga berjumpa lagi dan salam hormat.